Okey. Jadi dalam poligon tingkatan 2 ni, kita belajar dua formula saja. Iaitu kita belajar sudut dalam, kita belajar sudut perdalaman kat sini dan sudut luar lah. Sudut dalam dan sudut luar. Cuma kita kena ingat poligon ni dia mesti gabungan garis lurus, nombor satu. Nombor dua, dia ni adalah apa nama? Dia berbentuk tertutup. Dia berbentuk tertutup. Maksudnya kita fokus pada sudut dalam, sudut dalam dan sudut luar. Sudut dalam ni ada dia punya formula dia, dan formula yang paling biasa kita gunakan adalah n tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. Okey. Sudut luar, untuk pengetahuan, sudut luar semua jenis poligon dia adalah 360 darjah sudut luar. Okey, cuba tengok kat sini. Sudut luar tu maksudnya kalau poligon tu berbentuk macam ni. Okey, kalau poligon tu berbentuk macam ni, jadinya dia punya sudut luar dia adalah pada X, pada Q, pada P, pada Z dan pada Y. Itu dia punya sudut luar. Ini hasil tambah sudut luar ni dia mesti 360 darjah. Maknanya Q tambah P tambah X tambah Y tambah Z dia mestilah 360 darjah. Okey. Sudut dalam kalau poligon dia macam ni, A, B, C, D ni itu dipanggil sudut dalam lah. Kalau kita campurkan semua sekali, A tambah B tambah C tambah D, jadi itu adalah hasil tambah sudut perdalaman. Jadi benda ni cikgu dah buat dalam YouTube, dan cikgu dah ajar para pelajar pada minggu-minggu yang lepas. Jadi apa kata kita tengok pada soalan. Cikgu nak minta para pelajar cuba buat soalan. Okey. Okey, sekejap. Nampaknya soalan-soalan tak berapa jelas. Okey. Cuba para pelajar tengok soalan ini. Cuba tengok soalan ni. Nampak tak? Ni nampak tak? Nampak. Kalau boleh cikgu lukis baliklah sebab kadang-kadang dia punya sudut dia tak jelas. Sudut dia tak jelas. Jadi dia lebih kurang macam ni lah ni. Dia punya ni lebih kurang macam ni. Okey. Dia lebih kurang macam ni lah. Okey. Jadinya dekat sini ada 106 darjah. Dekat sini ada 95 darjah. Okey. Dekat sini ada 114 darjah. Dekat sini ada 140 darjah. Ini 113 darjah. Di sini 67 darjah dan di sini adalah S. Jadinya kita akan gunakan okey. Kita nampak ni poligon ni, semuanya sudut luar ke sudut dalam ni? Dalam. Sudut dalam. Jadi kita kena fokus pada sudut pedalaman. Jadi bila kita nak buat sudut dalam, pada sudut dalam, kita kena ingat hasil tambah sudut pedalaman tu apa dia, formula dia. Hasil tambah sudut pedalaman itu apa dia? Okey. Lepas tu kita kena kira sisi ataupun berapa segi ni. Kita kena kira berapa segi dia. Lepas tu kita dapat dia punya jumlah dia. Lepas tu jumlah tu kita tolakkan dengan mana-mana sudut. Okey, kita tolakkan dengan mana-mana sudut. Okey, mana-mana sudut yang dah ada tu. Okey. Cikgu bagi masa pada semua orang. Sarah, Auni. Okey. Alamak. M93Z ni siapa dia? Cuba ni sikit. Siapa dia ni? M93Z.
Siapakah dia M93Z? Siapa dia? Cuba cikgu terlupa lah siapa dia M93Z. Siapa dia M93Z? Perkenalkan diri. Oh, Aziz. Okey, Aziz. Okey. Okey, jadinya sekarang ni cikgu bagi masa pada para pelajar cuba buat soalan ini. Cuba buat soalan ni. Cikgu bagi masa pada pelajar lebih kurang dalam 3 minit lah. 3 minit. Nak cari apa? Cari nilai S. Cari nilai S. Okey. Cari nilai S yang mana S tu dekat sini dia punya ni. Cari sudut. Maksudnya cari sudut S. Para pelajar cuba para pelajar buat sekejap. Okey, cikgu tinggalkan sekejap para pelajar. Okey, Auni dah siap belum? Belum. Oh, belum. Ada idea tak nak buat? Ada tapi tak pasti betul tak. Okey. Okey. Jadinya sebab belum panas lagi belum panas. Dia bila kita masuk kelas ni, bila kita masuk kelas tuition ataupun kelas kat sekolah, kita katakan kita pergi tandas. Kita balik tandas tu, cikgu dah masuk dah. Bila cikgu masuk tu, cikgu dah start mengajar 5 minit, 10 minit kan. Jadi kita duduk-duduk tu kita akan jadi blur sekejap. Blur. Sebab apa kita blur? Sebab kita tengah nak memahamkan situasi apa benda apa belajar ni apa kaitan dia kan. Okey, jadinya dia ambil masa sikitlah. Jadinya bila ambil masa maka cikgu kena ulang selalu topik-topik ni cikgu kena ulang. Okey. Jadinya nombor 1, semua sudut-sudut ni, semua sudut-sudut di sini 106, 95, 114, 140, 113, 67 dengan S ni semua sekali sudut dalam. Sudut di dalam, sudut dalam poligon. Jadi ada satu formula dalam sudut dalam poligon ni, sudut di dalam poligon ni dia panggil hasil tambah sudut pedalaman adalah N tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. N tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. N tu apa Auni? N. Sisi. Sisi. Jadinya mari sama-sama kita kira dia punya sisi dia. Okey.
Nak kira sisi dia, contohlah nak kira sisi dia. Mari kita sama-sama kira dia punya sisi dia. 1. Maksudnya itu daripada sini pergi sini. 1 sisi, 2 sisi, itu daripada sini pergi ke sini. Yang ni 3, 4, 5, 6, 7. Wow, dia ada 7 sisi. Maka N dia ni jadi 7 lah. 7 tolak 2. Okey. Darabkan dengan 180 darjah. 7 darab 2. 7 tolak 2. Dah maaf. 7 tolak 2 darab 180 darjah. Berapa jawapannya Haziq? Haziq, cuba guna kalkulator 7 darab 2 darab 180 darjah. Haziq boleh beritahu tak jawapannya berapa? 900. Yes. Okey, bagus Haziq. Maknanya bila kita buat kurungan, dia mesti kita buat kurungan 7 tolak 2 tutup kurungan darabkan dengan 180. So kita dapat jawapan dia 900 darjah. Jawapannya adalah kita dapat 900 darjah. 900 darjah. Kesilapan yang biasa yang pelajar buat ialah dia buat macam ni. 7 tolak 2 darab 180 darjah. Bila dia buat 7 tolak 2 darab 180, jawapannya jadi lain. 7 tolak 2 darab 180. So jawapannya dapat ini. Dapat jawapannya negatif 353. Ambil. Negatif 353 darjah. Yang ini salah. Yang ini yang betul. Maksudnya bila kita nak buat kiraan menggunakan kalkulator, kena masukkan kurungan. Kurungan 7 tolak 2 tutup kurungan darabkan dengan 180 darjah. Kalau kita buat macam ni, 7 tolak 2 tak ada kurungan darab 180 darjah, kita dapat jawapannya adalah negatif 353, maka ini salah. Okey, maka itu salah. Yang tu salah. Yang ini biasanya para pelajar dia confuse sikit. Jadinya cuba dalam sikit. So, kita dapat 900. Maksudnya adalah, maksud dia ialah, okey, maksudnya adalah 106. Maksud dia adalah 106 darjah tambahkan dengan 114 darjah. Tambahkan dengan 113 darjah. Tambahkan dengan 67 darjah. Tambahkan dengan S. Tambahkan dengan 95. Semua sekali jawapan dia mesti sama dengan 900 darjah. Ini semua sekali ni. Semua sekali mesti jawapannya adalah 900 darjah. Jadi kita tambah ni semualah ni. 106 tambah 114 tambah 113 tambah 67 tambah 95. Jadi nanti kita akan dapat jawapannya S tambahkan dengan cuba tambah sekejap 106. Okey, S tambahkan dengan 495 darjah sama juga dengan 900 darjah. Ini dapat, kalau Ami tambahkan dapat 495. Saya dapat 635. Oh, dapat 635 okey, sekejap Cikgu tak tambah 140 tu. Oh, 140 tak. Betul lah, 140 tak ada kat sini. Kat sini tak ada 140. Maknanya kena tambah 140. Tambahkan dengan 140. So, jadinya S tak cukup ruang Tak cukup ruang.
Okey, cikgu kena padam semua dululah. Jadi yang tadi kita buat, kita dapat mula-mula sekali kita dapat kat sini, kita dapat 900 darjah kan. Lepas tu kita tambahkan semua sekali. Yang tadi ni cikgu silap ni 106 darjah, tambahkan dengan 114 darjah, tambahkan dengan 140 darjah, tambahkan dengan 113 darjah, tambahkan dengan 67 darjah, tambahkan dengan S, tambahkan dengan 95 darjah, sama dengan 900 darjah. So, kita akan dapat jawapan S tambahkan dengan 635 darjah sama juga dengan 900 darjah. Betul kan Auli? 635. Okey, jadi S sama juga dengan 900 darjah tolakkan dengan 635 darjah. 635 darjah. So, kita dapat jawapannya S sama juga dengan 265 darjah. So, dekat sini, S dekat sini, kita dapat jawapan 265 darjah. 265 darjah. Begitulah cerita berkaitan dengan sudut pedalaman. Itulah cerita berkaitan dengan sudut pedalaman. Ada banyak ni. Okey. Mari kita tengok soalan ini. Sebelum kita buat soalan ini, sekali lagi cikgu ulang formula-formula berkaitan dengan sudut peluaran. Formula-formula berkaitan dengan sudut peluaran. Jadi poligon ni dia ada sudut dalam, dia ada sudut luar. Okey, poligon dia ada sudut dalam, dia ada sudut luar. Jadi apa yang ada dekat depan anda ni dia adalah formula bagi sudut luar. Formula sudut peluaran ataupun sudut luar lah. Sudut luar ni apa? Sudut luar ni maksudnya kalau poligon tu dia macam ni, cikgu ulang sekali lagi kan? Sudut luar tu maksudnya di luar ni. Ini katakan ini J sini, K sini, L sini, M sini, N. Ini cerita tentang sudut luar. Yang ini adalah berkaitan dengan sudut luar. Okey, cikgu nak Auni dengar tak? Dengar. Dengar. Okey. Bagus. Cikgu ingat cikgu dah tak ada line dah ni. Okey. Okay, cikgu harap kali ni punya ni berjaya lah. Maknanya tak ada lagi sangkut-sangkut. Okey, cikgu harap sangat. Okey. Jadinya hasil tambah, tengok nombor yang pertama. Tengok yang pertama tu. Tengok yang pertama ni. Hasil tambah sudut peluaran sebuah poligon ialah 360 darjah. Hasil tambah sudut peluaran poligon ialah 360 darjah. Maksudnya dekat sini J tambah K tambah L tambah M tambah N semua sekali jumlah dia 360 darjah. Okey, yang keduanya formula satu sudut peluaran poligon sekata, sekiranya poligon ni dia adalah poligon sekata, kita nak tahu dia punya sudut luar, kita nak tahu dia punya sudut luar dia, sudut luar poligon sekata itu, kita gunakan formula 360 darjah bahagikan dengan bilangan sisi. Bilangan sisi. Contoh yang ini, contoh nombor 2 ni. Contoh nombor 2 ni macam ni. Okey, contoh nombor 2 adalah seperti ini. Okey. Ini soalan sudut pedalaman, tapi kita nak tahu sudut luar. Maksud sudut luar maksudnya kita nak tahu apa sudut di sini. Katakan kat sini A, kat sini B, dekat sini ada C, semua sudut kat luar.
kat sini D, E, okay, F, dan kat sini G, kan? Nombor 1, poligon ni adalah poligon sekata. Poligon ni adalah poligon sekata. Sebab apa dia sekata? Sebab dia punya panjang, sisi dia sama panjang. Sisi dia sama panjang. Jadi kita panggil dia poligon sekata. Yang keduanya, dia punya sudut dalam setiapnya adalah sama. Sudut dalam dia adalah sama. Setiap sudut dalam dia adalah sama. Yang seterusnya, sudut luar dia pun sama. Sudut luar dia pun sama. Maknanya A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D, sama dengan E, sama dengan F, sama dengan G. Okey. Jadinya katakan dia suruh cari sudut luar. Apakah sudut luar A ni? Apakah sudut luar bagi A? Tak kisahlah A, B, C, sebab A, B, C, D, E, F, G. F, G ni semua sudutnya sama. Jadi kita nak tahu sudut luar, jumlah sudut luar adalah 360 darjah. Okey, 360 darjah. Kemudian kita bahagikan dengan bilangan sisi poligon ni. Poligon ni ada berapa sisi? Cuba kira, ada berapa sisi Audi poligon ni? 8. Dia ada 8 sisi. Poligon ni ada 8 sisi. Jadinya kita bahagikan dia dengan 8. 360 darjah. Bahagikan dengan 8. So jawapannya ialah 360 bahagikan dengan 8. Kita dapat jawapannya adalah 45 darjah. So maksud dia dekat sini adalah 45 darjah. B ni 45 darjah. C tu 45 darjah. D ni 45 darjah. E ni 45 darjah. F ni 45 darjah. G ni 45 darjah. Itu cerita tentang sudut luar yang ini. Okey. Maksud dia yang inilah ni. Maksud dia ini 360 bahagi dengan N itu. N tu maksudnya bilangan sisi. Maka kita dapatlah tadi dapatlah 45 darjah bagi oktagon ataupun bagi poligon yang ada 8 sisi sekata, poligon sekata. Dan yang ketiganya, formula bilangan sisi poligon sekata. Formula bilangan, yang ini nak cari bilangan sisi tau. Bilangan sisi. Nak cari bilangan sisi, kita akan gunakan 360 darjah bahagikan dengan sudut peluaran. 360 darjah bahagikan dengan sudut peluaran. Contoh macam ni soalan dia. Untuk yang nombor 3 ni, contoh soalan dia adalah seperti ini. Mana ni? Adalah seperti ini. Cari bilangan sisi poligon. Yang mana poligon ni adalah poligon sekata. Dia suruh cari bilangan sisi tapi dia tak bagi tahu tak bersambung pun ni. Sebenarnya dia ni bersambung tau. Bersambung ni. Contohlah ni, sambung ni, semua bersambung. Okay. We remove the 40 minute. Okay, running out of time. Okay. Masih ada lagi kan? Semua masih ada lagi kan? Ada. Ada Oh, dia bagi 40 minit je. Alamak ai. Okey, tak apa, kita tunggu. Ni sekiranya sekiranya kita terputus, kita cuba masuk sekali lagi dengan address yang sama, dengan link yang sama. Nanti dapat kot 40 minit lagi kan? Dapatlah 40 minit lagi. Okey. Cari bilangan sisi poligon sekata. Okey. Jadinya yang ini kita tahu ini sudut luar. Yang ini adalah sudut luar. Sudut luar. Dia bagi sudut luar je. 15 darjah. Yang dia nak berapa bilangan sisi poligon ni? Maknanya berapa banyak poligon garisan
Berapa banyak garisan-garisan dia ni? Itu maksud bilangan sisi. Berapa banyak garisan dia? Garisan-garisan dia tu ada berapa banyak? Maka kita buatlah 360 darjah bahagikan dengan 15 darjah. Cuba buat 360 darjah bahagikan dengan 15 darjah. Berapa dapat? Berapa dapat? Awak ni dapat berapa? 24. 24. 24 ni adalah sisi dia tau. 24 sisi. Maksudnya garisan yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dia ada 24 sisi. Tapi bukanlah macam ni, tapi dia ada 24 sisi yang sekata. Panjang dia 24 ni ada 24 sisi yang sekata. Itu maksud dia. Okey. Okey, very good. Bagus. Okey. Para pelajar, okey Okey, jadinya itu serba sedikitlah berkaitan dengan topik apa nama? Poligon. Topik poligon. Jadinya cerita pasal topik poligon ni, pasal topik poligon ni. Okey, terima kasih banyak-banyak Haziq. 24. Okey, bagus Haziq. Okey. Bukan 24 darjah tapi 24 dia punya sisi dia 24. Itulah cerita berkaitan dengan topik poligon. Sekarang kita masuk topik baru iaitu bulatan. Kita masuk topik baru yang kita namakan dia sebagai bulatan. Kita namakan dia sebagai bulatan. Topik baru yang kita namakan dia sebagai bulatan. Okey. Bulatan. Okey, kita masuk topik baru, nama dia bulatan. Okey, ada nampak tak ni? Ada nampak tak? Nampak. Apa dia, Auni? Yang Auni nampak? Bulatan tingkatan 2. Bulatan tingkatan 2. Okey, bulatan tingkatan 2. Cerita tentang bulatan tingkatan 2 ni, cerita bulatan tentang tingkatan 2 ni, yang mula-mula sekali anda belajar ialah anda kena buat bulatan menggunakan jangka lukis. Anda perlu buat bulatan menggunakan jangka lukis. Tapi cikgu nak ajar kat sini susah sikit lah. Sebab nak tunjuk guna jangka lukis tu, dia payah sikit. Cuma cikgu terus sahaja masuk kepada pengiraan. Kita masuk terus pada pengiraan. Jadi dalam bulatan tingkatan 2 ni, alamak. Uni dengar tak Uni? Dengar. Okey. Dalam bulatan tingkatan 2 ni, nombor 1 kita nak kira, kita kira lilitan bulatan. Lilitan bulatan. Yang keduanya kita kira luas bulatan. Dulu kalau dia ni segitiga, kalaulah satu bentuk tu, satu poligon tu bentuk segitiga, cara nak kira dia ada dua. Satu kita panggil perimeter kan. Perimeter ni kita tambah semualah. Satu lagi luas kan. Luas. Tapi kalau bulatan, macam ni, kita nak kira dia punya benang bulat yang garisan bulatan ni, yang ni dipanggil lilitan lah. Ni dipanggil lilitan lah, lilitan bulatan lah. Lilitan.
Tapi kalau kita nak kira luas, itu maksudnya kita nak kira yang termasuk di dalam ini. Termasuk kawasan di dalam ni. Yang tu dipanggil luas. Ada berapa kotak tu, itu dipanggil luas. Kalau lilitan hanya garisan di tepi-tepi saja. Tapi kalau luas, maksudnya kita buat kotak ni 1 cm, 1 cm, 1 cm, kita kena kira berapa dia punya ni, berapa luas dia ni. Cuma dalam matematik kita tak buat macam ni ya. Dalam matematik kita guna formula je lah berapa kotak ni kan. Kita guna formula je dalam matematik. Maknanya matematik tu dia lebih senang daripada kita buat aktiviti sains. Kalau dulu ada kita kira nak kira luas daun lah kan. Okey, para pelajar, kalau kita terkeluar daripada ni, kalau kita terkeluar daripada ni, daripada kelas ni, jadi kita akan cuba masuk balik. Cikgu nak tengok berapa lama berapa lama benda ni, Google pula, Zoom ni, Zoom meeting ni berapa lama dia boleh bertahan dengan kita berempat ni. Okey, kalau ni kita masuk balik. Kalau kita terkeluar nanti, kita masuk balik. Kalau tak boleh masuk, cikgu akan ni balik. Cikgu akan bagi semula link baru. Cikgu bagi semula link baru. Okey, jadinya kita nak belajar nak kira lilitan bulatan. Yang keduanya kita nak belajar kira luas bulatan. Yang seterusnya panjang lingkup. Dan yang seterusnya luas sektor. Luas sektor. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak ni sikit lah, nak bagi tahu bulatan ni, saja je nak cerita-cerita. Dekat tengah-tengah dia ada satu titik tau. Okey, ada satu titik. Titik ni dipanggil sebagai apa agak-agaknya? Titik ni dipanggil sebagai apa, Auni? Tak tahu. Titik tu dipanggil sebagai pusat. Jadi ini kalau ada nampak dekat tengah-tengah ni, dia ada titik dia ni, kita panggil dia pusat lah. Pusat. Okey, pusat ini pusat. Okey. Yang keduanya, bayangkan ini adalah sebiji kek yang kita tengok daripada atas. Jadi kalau kita nak potong kek, kita kena potong dia macam ni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kita kena potong macam ni. Daripada tengah kita potong. Sebab potongan ni kita kena bagi pada kawan kita ataupun dia lebih nampak cantik lah. Tak bolehlah kita buat potongan tu macam ni. Cake birthday kan. Mana boleh kita buat macam ni. Happy birthday to you. Happy birthday. Macam ni tak cantik lah. Okay. Tak cantik lah. Okey, cumanya bila kita dah buat macam ni, yang ni kita tahu ini namanya pusat. Okey. Jadinya dia ada selain daripada ada satu garisan daripada A sampai ke B ni. A sampai ke B ni, ini garisan ni. Maksud cikgu garisan ini. Garisan A sampai ke B ni, yang ini kita panggil sebagai, kita namakan dia sebagai panjang lengkuk. Kita namakan dia sebagai panjang lengkuk. Macam itulah. Panjang lengkuk A pergi ke B. Garisan A pergi ke B di luar ni. Di luar ni. Di luar ni. Okey, itu dipanggil panjang lengkuk. Tapi walau macam mana pun, nampak tak kek tu? Nampak tak kek tu? Sebenarnya kalau kita potong kek, orang tak makan daripada A ke B. Orang akan makan semua ini. Orang akan ambil, orang akan makan semua benda ni. Kita akan potong dan kita akan makan ini semua. Kita mana
makan dia punya garisan A pergi ke B, orang akan makan semua kan? Yang orang makan semua ni maknanya sepotong kek tu, sepotong kek ni kan? Sepotong kek ni dalam matematik kita panggil dia sebagai, yang ini kita panggil dia sebagai luas sektor. Luas sektor. Sepotong kek kita panggil luas sektor. Tapi kalau hanya jarak daripada A pergi ke B, kita panggil dia sebagai panjang lengkuk. Okey, panjang lengkuk. Okey. Yang seterusnya. Yang seterusnya garisan yang biru ni. Garisan yang biru ni kita potong kek macam ni. Katakan ada inilah adik kita tak pandai potong kek kan, dia potong macam ni kan. Garisan potong, katakan dari sini C pergi ke D. Garisan potong ni, garisan ini dia dipanggil sebagai perentas. Nama dia lah. Nama dia sebagai perentas. Garisan C pergi ke D dia panggil sebagai perentas. Garis perentas. Garis perentas. Okey. Lupa. Nampak tak? Pada pusat, katakan pusat ni dia titik kosong. O pergi ke A ni. O pergi ke A ni. Yang ini, garisan yang ni. O pergi ke A, O pergi ke B ni. Garisan yang ini, dia panggil sebagai jejari. Garisan ini. Daripada pusat pergi kepada A ataupun daripada pusat pergi kepada B. Garisan saja, garisan. O pergi ke A, O pergi ke B. Garisan tu dipanggil sebagai jejari. Garisan tu dipanggil sebagai jejari. Okey? Okey. Yang garisan C pergi ke D ni, yang warna biru tu, dipanggil sebagai perentas. Dipanggil sebagai perentas. Tapi bila kita potong dia, kita potong guna pisau, dan bila dia terpotong macam ni, lepas tu ada orang ambil masukkan dalam pinggan, yang ini kita panggil sebagai tembereng lah. Tembereng. Kita panggil dia sebagai tembereng. Okey, faham tak ni? Okey, dengar tak? Ni dengar tak? Oh, dengar masih dengar lagi masih dengar, bagus. Okey, kalau masih dengar, okey. Bagus. Okey. So, sekarang okey. Jadinya cikgu nak padam ni. Cikgu padam ni boleh tak? Okey, bulatan ni tadi kita dah tahu garisan-garisan dan luas-luas yang ada pada bulatan. Okey, cikgu nak tanyalah. Katakan ada satu pusat di sini dan ada satu garisan dekat sini. Garisan. Katakan ini titik ni, pusat ni dipanggil O dan ini F. Okey. Garisan ni apa nama? Apakah nama garisan ni? Haziq, garisan ni dipanggil apa nama? Nama dia apa? Garisan tu. Daripada O pergi ke F. Apa nama garisan tu, Haziq? Garisan merah ni daripada O pergi ke F. Perentas. Okey, jawapannya adalah jejari. Okey. Jari. Perentas tu dia bukan daripada tengah tau. Okey. Jejari. Tiba-tiba
Okey. Tiba-tiba ada satu garisan lagi, cikgu belum lagi ajar satu benda lagi yang cikgu tertinggal. Tiba-tiba ada satu garisan lagi. Okey. Satu garisan lagi dia daripada sini. Dia daripada sini pergi ke sini. Maknanya garisan ni, katakan garisan X ini, kemudian garisan sini Y, X dia kena pada pusat, lepas tu daripada O ni pergi ke Y pula. Kan? Ini ni daripada X pergi ke Y, garisan ini dia panggil sebagai diameter. Garisan ni dipanggil sebagai diameter. Okey. Sebenarnya diameter tu adalah bersamaan dengan dua jejari. Diameter ni adalah bersamaan dengan dua jejari. Okey, dua jejari. Sebab apa? O pergi ke Y ini adalah satu jejari. O pergi ke Y ini satu jejari. O pergi ke X ni pun dia adalah satu jejari juga. Okey, dipanggil jejari. Jadi diameter tu adalah dua jejari sebenarnya. Dua jejari. Jejari ni mesti daripada pusat pergi ke titik bulatan. Titik lilitan bulatan. Tapi kalau daripada sini pergi ke sini, dia panggil sebagai diameter. Diameter ni adalah dua jejari. Dua kali jejari. Dua kali jejari. Faham? Yang tu faham? Faham? Very good. Bagus. Okey. Jadi katakan ada satu garisan di sini. So garisan tu di sini M, sini N. Garisan tu apa namanya Maisarah? M, garis M pergi ke N. Apa nama garisan tu? Auni apa nama garisan tu Auni? Perentas. Perentas. Garisan tu namanya perentas. Garisan tu namanya adalah perentas. Okey. Okey. Yang seterusnya katakan katakan dekat sini dia punya pusat ya. Lepas tu ada sini titik O, sini titik N. Yang garisan merah ni, yang garisan merah ni apa namanya Haziq? Garisan merah ON ni. O pergi ke N, garisan merah ni. Apa nama dia Haziq? Jejari. Yes, betul. Jejari. Jejari. Betul lah. Sama juga. O pergi ke M. Minta maaf. Tangan cikgu kertas. O pergi ke M. Ini pun adalah jejari juga. Itu pun jejari juga. Okey? Faham baik. Jadinya dipendekkan cerita. Ciri-ciri bulatan. Bulatan ni kita nak buat kira-kira bulatan ni bila kita nampak sesuatu benda tu bulat. Contoh benda bulat ni macam apa Macam jam dinding kan. Jam dinding bulat. Okey. Jam dinding bulat. Jadi pada ciri-ciri jam dinding ni dia mesti ada dua ciri yang kita mesti tahu. Nombor satu, dia mesti ada pi. Bulatan dia mesti ada pi dia. Dia ada mesti ada pi. Yang mana pi dia nilai
pi ni maksudnya nilai tetap dia. Nilai tetap dia. Bulatan ni dia ada satu nilai tetap, dipanggil pemalar, iaitu nilai, dia ada nilai dia ada nombor dia yang khas. Nombor dia yang khas. Iaitu kita panggil dia sebagai pi. Mana-mana bulatan dia ada nombor dia, yang mana nombor tu dipanggil sebagai pi, nilai dia adalah 22/7 atau 3.142. 3.142. Macam tu. Jadi mana-mana juga bulatan dia mesti ada pi. Apa juga benda bulat? Benda yang nampak bulat. Contohnya benda yang nampak bulat, contohnya selain daripada jam dinding, benda yang nampak bulat ni, bumi yang nampak bulat tu bulan, tapi bumi dan bulan kita panggil dia sfera. Tapi kalau dari jauh kita nampak dia bulat. Daripada jauh kita nampak dia bulat. Dia ada nilai pi dia. Dia memang ada nilai pi. Jadi bulatan ni mesti ada pi. Bulatan mesti ada pi. Okey. Yang keduanya, mesti kita kena cari dia punya jejari. Banyak-banyak benda yang paling penting ialah kita kena cari dia punya jejari dia. Jejari. Kita kena cari dia punya jejari dia. Dua benda je. Yang mesti kita cari. Satu, kita cari pi. Pi pun nilai dia dah tetap. Yang keduanya, kita cari sahaja jejari. Macam mana nak cari jejari? Ambil pembaris ataupun ambil benang daripada titik tengah ni, kita kira lah sampai ke sini berapa sentimeter. Macam tu. Daripada sini O pergi ke A ni, kita ambil lah benang ke, ambil lah pembaris, kita kira lah berapa sentimeter daripada O pergi ke A. Berapa sentimeter O pergi ke A. Itu. Cukup kita tahu dua benda ni, kita boleh cari apa juga yang soalan nak. Sama ada dia suruh cari lilitan ke, dia suruh cari luas ke, dia suruh cari panjang lengkok ke, ataupun dia suruh cari luas sektor. Dengan hanya tahu jejari, kita boleh tahu semuanya. Kita boleh tahu lilitan, luas, panjang lengkok, luas sektor. Okay. So, mari kita tengok. Okay. Mari kita tengok. Jadinya kalau katakan kalau segi empat tepatlah katakan kan. Okay. 7 cm, 5 cm, 7 cm, 5 cm. Jadi dia suruh cari perimeter. Dia suruh cari perimeter kan. Bila dia suruh cari perimeter, kita senang je. 7 tambah 5 tambah 7 tambah 5. Macam tu lah. Kita dapatlah jawapan dia berapa kan. Dapat jawapannya 24 cm. Okey. Tapi kalau bulatan dia suruh kira lilitan bulatan. Maksudnya dia suruh kira garisan ni lah ni. Garisan ni sini sampai sini balik. Daripada titik ni kita kena kira sampai sini balik. Itu dia panggil lilitan bulatan. Dia tak panggil perimeter. Dia panggil lilitan bulatan. Jadi untuk lilitan bulatan dia ada formula dia. Jadi nak kira lilitan bulatan, kita hanya menggunakan formula 2 pi J. 2 pi J. 2 pi J. 2 darabkan dengan pi, darabkan dengan J, jejari. J ni maksudnya jejari. Minta maaf. J tu maksudnya jejari. Okey, J ni maksudnya adalah jejari. J maksudnya adalah jejari. Atau pi kalikan dengan diameter. D ni maksudnya diameter. Pi kalikan dengan diameter. Tapi kita fokus dulu pada 2 darabkan dengan pi,
darabkan dengan jejari. J ni maksudnya jejari. Jadi ya, kita tahu 2 pi ni 2 darab pi nilai dia adalah 22/7. Jejari, jejari macam mana kita nak tahu? Kita cari titik tengah bulatan ni, kita ambil pembaris, kita bawa dia pergi ke sini, kita dapatlah kira dia punya jejari dia berapa sentimeter. Berapa sentimeter kat sini. Lepas tu kita darab, katakan jejari ni kita dapat 10 cm. Nanti jejari ni kita darabkanlah dengan 10 macam tu. So kita cari jejari ni tujuannya kita nak kira lilitan yang ini. Kita nak kira lilitan yang ini. Okey, kita nak kira lilitan ni. Tapi kita kena cari yang jejari dahulu. Bila nak kira lilitan, gunakan formula 2 darab pi darab j. Faham? Ataupun satu lagi, pi darabkan dengan diameter. Pi darabkan dengan d. Pi darabkan dengan d. Okey. Mari kita buat contoh soalan. Senang je contoh soalan ni. Auni masih ada lagi? Auni masih ada lagi tak? Ada lagi okey. Para pelajar apa kata? Cikgu stopkan sekejap. Nanti kita masuk semula, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey.